Hadis yang pertama, bila saya sebut Allah ya Jami', Allah yang maha menemukan, ada manusia pada saat ini sedang berkumpul atas dasar maksiat, berada di tempat maksiat ramai sekali. Ada manusia yang sedang berkumpul di atas urusan-urusan yang lara, urusan yang sia-sia. Ada manusia berkumpul pada malam ini di tempat yang Allah benci. Tetapi kita pada malam ini, Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat di atas muka buminya, iaitu di rumahnya dan di majlis ilmunya. Sebab itu ini adalah di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri Allah ingin memuliakan hamba-Nya. Dengan Allah memilih kita semuanya berada di sini pada malam ini, alhamdulillah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, dan kebaikan ini berupa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia mungkin kita boleh lihat kebahagiaan, ketenangan, kesabaran dan pelbagai bentuk kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama di akhirat kelak, iaitu Allah ingin memberikan syurganya. Siapakah orang itu? Yufaqihu fid din. Allah berikan dia faqih, dia faham, dia alim tentang agamanya, tentang ilmu agama, tentang hidupnya. Jadi pada malam ini, jalan untuk menjadi faqih, alim, tahu, faham, mesti tidak lain tidak bukan adalah menempuh jalan menuju ke majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini tanda-tanda ataupun ciri-ciri Allah ingin menyatakan bahawa kita adalah di kalangan hamba-Nya yang Allah ingin berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Yang saya sebutkan tadi tu, kawan boleh tarik kawan. Di dalam kitab ini yang saya bawakan juga ni, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di padang mahsyar kelak, penghuni syurga, ahli syurga merayu-rayu, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, penghuni neraka itu ya Allah, mereka kawan-kawanku, mereka sahabatku, ataupun mereka itu kenalanku, rakan-rakanku. Ya Allah, mereka pernah berpuasa bersamaku, salat bersamaku, haji bersamaku. Dalam hadis ini disebutkan 3 amal ibadah ini. Lalu Allah memerintahkan kepadanya, Allah berfirman kepadanya, maka tariklah kawan kamu itu masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Inilah di antara hadis yang menjadi sandaran bahawasanya sahabat, kawan boleh menarik sahabatnya di dunia untuk sama-sama masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dijadikan satu saksi ataupun hujah. Apa yang kita sedang berada pada malam ini, apa yang kita sedang buat, sedang dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dirakam oleh para malaikat. Kerana setiap saat kita tak akan terlepas daripada rakaman CCTV Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insya-Allah di mahsyar kelak kita boleh berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, mereka itu kawan-kawanku. Aku pernah berada bersama di majlis ilmu di Masjid Daing Abdul Rahman ya Allah. Aku berkenalan di situ ya Allah. Kami saling bersama menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, dia tu Asma Harun, dia pernah mengajarku ya Allah. Sekiranya saya tiada di dalam syurga, tarik juga saya. InsyaAllah kita sama-sama pada malam ini bukan sekadar duduk sebelah saja-saja, tetapi ini akan dijadikan hujah di akhirat kelak bahawasanya kita pernah bertemu, kita pernah bersama-sama di majlis Allah, di majlis ilmu, di rumah Allah. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak ahli syurga akan berbaris, ahli neraka akan berbaris. Lalu ahli neraka berkata kepada ahli syurga, ingatkah dahulu di dunia dahulu aku pernah membantumu dalam urusan minum air? Yang kedua pula berkata, ingatkah ketika di dunia dahulu aku pernah membantumu dalam urusan bersuci? Lalu Allah mengizinkan barisan ahli syurga menarik barisan ahli neraka tersebut
untuk masuk ke barisan ahli syurga, memberikan pertolongan. Allahu Akbar. Sebab itu jangan kita remehkan sekecil apapun pertolongan kita kepada sahabat-sahabat kita. Walaupun sekadar mungkin angkat selipar dia, walaupun mungkin sekadar tengok jiran balik bawa barang, tolong angkat. Walaupun sekadar memberi laluan kepada orang nak lalu dan sebagainya, tolong angkat barang dan sebagainya. Sebab mungkin itulah perbuatan kita yang menyebabkan Allah merahmati kita, lalu Allah terima amal soleh kita, lalu Allah perkenan untuk terima taubat kita. Allahu Akbar. Hadis yang pertama tu, wahai muslimin muslimat sekalian, kita jangan sekali-kali merasakan kita ni tidak layak untuk ditarik oleh siapa-siapa. Bahkan lagi jauh lagi bahaya kalau kita rasa sombong bahawasanya kita ni boleh tarik orang lain. Kita siap cakap, jangan bimbang, saya akan tarik awak masuk syurga, kau jangan risau. Itu kata-kata orang yang sombong. Orang yang rasa dia itu terjamin masuk syurga, na'udzubillah, bimbang dia tidak ada di dalam syurga. Manakala orang yang rasa dia tak layak masuk syurga, insya-Allah Allah akan pilih dia masuk syurga. Cuba kita tengok apa syair yang masyhur yang disebut oleh Imam Syafi'i. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak layak untuk syurgamu ya Allah, tetapi aku takut nerakamu. Sedangkan Imam Syafi'i ini wallahu alam apalah dosa yang dia buat. Sedangkan hidupnya adalah untuk diperhambakan diri kepada Allah. Masa-masanya tidak pernah berlalu tanpa dia melakukan ibadah. Masa hidupnya, dirinya dia korbankan semuanya untuk jalan Allah. Tetapi dia masih sebut satu syair yang begitu indah, ya Allah, aku tidak layak untuk syurgamu. Kita ni macam mana? Wallahu a'lam. Hadis yang pertama, bila saya sebut Allah ya Jami', Allah yang maha menemukan, ada manusia pada saat ini sedang berkumpul atas dasar maksiat, berada di tempat maksiat ramai sekali. Ada manusia yang sedang berkumpul di atas urusan-urusan yang lara, urusan yang sia-sia. Ada manusia berkumpul pada malam ini di tempat yang Allah benci. Tetapi kita pada malam ini, Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan, Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat di atas muka buminya, iaitu di rumahnya dan di majlis ilmunya. Sebab itu ini adalah di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri Allah ingin memuliakan hamba-Nya. Dengan Allah memilih kita semuanya berada di sini pada malam ini, alhamdulillah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, dan kebaikan ini berupa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia mungkin kita boleh lihat kebahagiaan, ketenangan, kesabaran dan pelbagai bentuk kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama di akhirat kelak, iaitu Allah ingin memberikan syurganya. Siapakah orang itu? Yufaqihu fid din. Allah berikan dia faqih, dia faham, dia alim tentang agamanya, tentang ilmu agama, tentang hidupnya. Jadi pada malam ini, jalan untuk menjadi faqih, alim, tahu, faham, mesti tidak lain tidak bukan adalah menempuh jalan menuju ke majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini tanda-tanda ataupun ciri-ciri Allah ingin menyatakan bahawa kita adalah di kalangan hamba-Nya yang Allah ingin berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Yang saya sebutkan tadi tu, kawan boleh tarik kawan. Di dalam kitab ini yang saya bawakan juga ni, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di padang mahsyar kelak, penghuni syurga, ahli syurga merayu-rayu, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, penghuni neraka itu ya Allah, mereka kawan-kawanku, mereka sahabatku, ataupun mereka itu kenalanku, rakan-rakanku. Ya Allah, mereka pernah berpuasa bersamaku, salat bersamaku, haji bersamaku. Dalam hadis ini disebutkan 3 amal ibadah ini. Lalu Allah memerintahkan kepadanya, Allah berfirman kepadanya, maka tariklah kawan kamu itu masuk ke dalam syurga.
Allahu Akbar. Inilah di antara hadis yang menjadi sandaran bahawasanya sahabat, kawan boleh menarik sahabatnya di dunia untuk sama-sama masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dijadikan satu saksi ataupun hujah. Apa yang kita sedang berada pada malam ini, apa yang kita sedang buat, sedang dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dirakam oleh para malaikat. Kerana setiap saat kita tak akan terlepas daripada rakaman CCTV Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insya-Allah di mahsyar kelak kita boleh berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, mereka itu kawan-kawanku. Aku pernah berada bersama di majlis ilmu di Masjid Daing Abdul Rahman, ya Allah. Aku berkenalan di situ, ya Allah. Kami saling bersama menuntut ilmu, ya Allah. Ya Allah, dia tu Asma Harun, dia pernah mengajarku, ya Allah. Sekiranya saya tiada di dalam syurga, tarik juga saya. InsyaAllah kita sama-sama pada malam ini bukan sekadar duduk sebelah saja-saja, tetapi ini akan dijadikan hujah di akhirat kelak bahawasanya kita pernah bertemu, kita pernah bersama-sama di majlis Allah, di majlis ilmu, di rumah Allah. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak ahli syurga akan berbaris, ahli neraka akan berbaris. Lalu ahli neraka berkata kepada ahli syurga, ingatkah dahulu di dunia dahulu aku pernah membantumu dalam urusan minum air? Yang kedua pula berkata, ingatkah ketika di dunia dahulu aku pernah membantumu dalam urusan bersuci? Lalu Allah mengizinkan barisan ahli syurga menarik barisan ahli neraka tersebut untuk masuk ke barisan ahli syurga, memberikan pertolongan. Allahu Akbar. Sebab itu jangan kita remehkan sekecil apapun pertolongan kita kepada sahabat-sahabat kita. Walaupun sekadar mungkin angkat selipar dia, walaupun mungkin sekadar tengok jiran balik bawa barang, tolong angkat. Walaupun sekadar memberi laluan kepada orang nak lalu dan sebagainya, tolong angkat barang dan sebagainya. Sebab mungkin itulah perbuatan kita yang menyebabkan Allah merahmati kita, lalu Allah terima amal soleh kita, lalu Allah perkenan untuk terima taubat kita. Allahu Akbar. Hadis yang pertama tu, wahai muslimin muslimat sekalian, kita jangan sekali-kali merasakan kita ni tidak layak untuk ditarik oleh siapa-siapa. Bahkan lagi jauh, lagi bahaya kalau kita rasa sombong bahawasanya kita ni boleh tarik orang lain. Kita siap cakap, jangan bimbang, saya akan tarik awak masuk syurga, kau jangan risau. Itu kata-kata orang yang sombong. Orang yang rasa dia itu terjamin masuk syurga, na'udzubillah, bimbang dia tidak ada di dalam syurga. Manakala orang yang rasa dia tak layak masuk syurga, insya-Allah Allah akan pilih dia masuk syurga. Cuba kita tengok apa syair yang masyhur yang disebut oleh Imam Syafi'i. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak layak untuk syurgamu, ya Allah, tetapi aku takut nerakamu. Sedangkan Imam Syafi'i ini wallahu alam apalah dosa yang dia buat. Sedangkan hidupnya adalah untuk diperhambakan diri kepada Allah. Masa-masanya tidak pernah berlalu tanpa dia melakukan ibadah. Masa hidupnya, dirinya dia korbankan semuanya untuk jalan Allah. Tetapi dia masih sebut satu syair yang begitu indah, ya Allah, aku tidak layak untuk syurgamu. Kita ni macam mana? Wallahu